Hello, Assalamualaikum. Anda saya biasakan podcast dibawakan oleh Suria KLCC. Sekarang ni saya berada dekat Suria KLCC. Dekat luar tu boleh nampak fountain dan sebagainya. Dan jarang-jarang lah Haizat bawa topik tentang be kind online, safe space, mental health dan sebagainya. So untuk pengetahuan, KLCC ataupun Suria KLCC selalu bawakan mental health awareness setiap tahun sebenarnya. Dan you all kalau nak datang kena stay tune diorang punya social media, Instagram dan sebagainya. Enough about me. Sebelah saya kita ada seorang YB daripada Ministry of Communications. Kita bersama dengan YB Fahmi Fazil. Assalamualaikum. Salam. Khabar sihat? Baik. Sekarang ni kita akan bercakap, okay, usually kita cakap pasal mental illness, mental wellness, dan bila melibatkan media sosial, orang akan selalu cakap pasal cyberbully. I'm pretty sure you know this. Tapi Malaysia bukan saja mengungguli di pelbagai carta. Sebagai contoh carta Malaysia nombor 4 paling ramai single dekat Asia Tenggara. Yeah. Okay. Dan nombor 2 paling tinggi cyberbully dekat Asia. Tak tahulah kita nak tepuk ke tidak. Tak boleh tepuk lah. Benda macam ni jangan tepuk. World Tepuk dahi tak apa. Itu you tepuk dahi lah. By the way, world ranking number 5 in the world for having the most cyberbullies. By the way, that's terrible. Tapi in a way kan, waktu kita punya peperangan antara Israel dengan juga Palestin, dia functional waktu ni sampai member koyak. That one I can be proud of. Tapi to what extent we should be taking this seriously? Adakah YB sudah start take this seriously? Sejak bila? Dia kita tahu kalau dekat Malaysia ni, kalau bandingkan dengan banyak negara Asia Tenggara lah, our internet is cheaper, internet kita laju, internet kita agak meluas, dan ramai yang gunakan platform media sosial. Facebook sahaja ada 26 juta pengguna, 26 juta account di Malaysia. Populasi kita 37 juta. Jadi ada setengah tu ada 2-3 account lah maksudnya. Tapi ramai yang menggunakan account Facebook, fake account pun ada kan. Kemudian ramai yang gunakan YouTube untuk buat podcast, untuk letakkan music video, untuk letakkan konten-konten sendiri. Tapi baru-baru ni ada berlaku satu insiden yang sangat-sangat menyayat hati. Betul. Ada seorang TikToker, nama dia Rajaswari, anak perempuan Apahu. Dia telah di cyberbully dengan bertalu-talu, berjam-jam, sampai last dia rasa tekanan tu terlalu kuat. Dia buat laporan polis. Lepas dia buat laporan polis tu, dia bunuh diri. Jadi bila berlaku kejadian tu dalam grup komuniti India, dia sangat meninggalkan kesan. Saya pergi, saya ziarah dia punya funeral, saya jumpa dengan mak dia, dengan family dia, dan sangat menyedihkan. She's very young. Dia selalunya buat konten tentang cosmetic products. Biasanya macam tu. Tapi masa dia kena bully tu, saya difahamkan keadaan bully tu dia berterusan 5-6 jam berterusan dalam TikTok. Maksudnya dia tengah buat live lah tu. Dia tengah buat live. Right. So bukan dia, tapi dia orang buat live. Lepas tu dia orang ugut dia, dia kata dia nak perlakukan dia macam ni. Lepas tu nak cari rumah dia. Right. Wah, itu tu memang level yang tersangat. It was too much. It was too much. Too much. Jadi bila berlaku keadaan tu, kita nampak ini sangat-sangat membahayakan. Kita nak internet ni selamat. Okay. I cannot imagine. Saya ada 2 orang anak. I cannot imagine kalau anak-anak saya, kalau dia nak guna internet, I want it to be safe. How old are they, by the way? 11 and 5. Jadi diorang dah pandai nak buka YouTube, pandai nak buka. So imagine kalau diorang gunakan TikTok ataupun dia go live, lepas tu diorang kena bully macam tu. I cannot take it. Kan? Tapi it's not about me, it's not about mendiang Rajaswari, ataupun dia panggil dia Esha. Tapi it's about kita boleh manfaatkan platform-platform ni untuk kerjaya, untuk dapat pengetahuan, apa tujuk sini, nak dapat habuan, boleh. Tapi kita nak pastikan kita kurangkan insiden jenayah. Rupa-rupanya saya dapat tahu daripada pihak PDRM, masalah antara yang paling besar ni, bully cyber memang besar. Tapi masalah scam ni, setiap tahun
dalam platform Facebook contohnya, kita hilang 432 juta ringgit daripada melalui Facebook saja, daripada scam. Okay. Berapa That's juta, sorry again? 432 juta. Okay. Okay, that's almost $100 million. Yes. Yeah, so more than $100 million. Jadi kita tengok macam I'm sure you know somebody yang pernah kena scam. Yeah. Mak saya pernah kena scam. Yeah. Jadi scam ni adalah benda yang terlalu menyakitkan kita. So kita tengok scam, bully cyber. Right. Lepas tu ada macam-macam lagi jenayah. Okay. To put a stop to it, kita minta platform-platform media sosial ni, kita minta dia mesti akur dengan undang-undang kita. Dia mesti buat perubahan supaya rakyat Malaysia kalau nak gunakan dengan selamat. Kan tadi kan mention pasal yang orang tu, apa, Miss Rajaswari tu, dia kena macam bully berjam-jam apa semua. Lepas tu yang peliknya, orang lain buat live dekat platform tu kan, tak ada buat apa sangat pun. Mungkin termention platform lain kepada semua. Oh, boleh pula kau terus turunkan. Betul. Tiba-tiba macam orang tu dah kena hentam henyak. Betul. You can go on for 5 to 6 hours. I think that is why what you meant daripada konsep macam kawal. Kenapa double standard? Kenapa kau buat yang tu boleh, yang ni tak boleh? Which most pengguna TikTok tak faham, to be honest with you. Dia saya tengok macam penyedia platform-platform ni, dia kadang-kadang dia tak faham konteks kita. Ya. So sebelum datang ke sini tadi, saya ada pertemuan dengan duta-duta dari Asia Tenggara, ASEAN untuk bincangkan masalah online safety. Kenapa Malaysia buat macam ni, kalau Singapore buat macam mana, kalau Philippines buat macam mana, Indonesia macam mana. So kita bincang dan bila bincang tu kita nampak actually ASEAN ni kita pelbagai. Ya. Macam-macam bahasa, Betul. macam-macam budaya, agama. Tapi as a market, it's a huge market. 600 juta orang tinggal di Asia Tenggara. 600 juta ialah 200 juta orang lebih ramai berbanding EU, berbanding Eropah, Europe. 200 million more people in Southeast Asia berbanding Europe. Tapi platform-platform ni datang, lepas tu dia tak hormat. Lepas tu dia buat duit. Lepas tu bila kita mengadu, dia tak ambil apa-apa tindakan. Sampaikan orang kena scam, orang bunuh diri sebab kena bully cyber. So memang very clear, hampir semua kerajaan di Asia Tenggara nak buat something, untuk pastikan internet ni lebih selamat untuk rakyat masing-masing. Faham? Okay, itu adalah entiti yang mungkin kita cuba nak control. Tapi kalau kita macam ada regulation kita yang kita boleh control. Rentetan daripada Miss Rajaswari tu kan, tak lama selepas itu kita tahu denda of the perpetrator hanyalah RM100 saja. Lepas tu dia tak bagi tahu lah what's happening in social media kan. Lepas tu kan dia pakai baju pink apa semua tu kan. Lepas tu dan ramai orang buat troll the girl. Dan dia orang macam memang cyberbully dia balik. Tapi macam lepas tu baca lah kat komen bawah tu. Komen bawah tu macam, "Kak, tak takut kena saman ke kak?" Dia kata macam tu kan. Alah, apa nak takut, RM100 je. You know, itu membawa kepada after satu, rentetan kepada satu. So how is RM100 is relevant now? Dia RM100 kalau dekat KLCC ni, nak pergi minum kat kedai kopi sebelah ni pun mungkin tak cukup lah. Kalau pergi belanja 3 orang kan? Awak bawa awak punya team kan. Berapa orang? 5 orang kan. Make sure awak bayar dia orang on time ya. So kalau kita tengok, kita ada banyak undang-undang, tapi kerajaan melihat ada keperluan pasukan-pasukan yang berbeza daripada MCMC, PDRM, Jabatan Peguam Negara, pihak pendakwaan lah. Dia faham aspek teknikal. Bila kita nak tengok jenayah dalam talian, online crime ni, dia ada beberapa aspek teknikal. Contoh, bila orang buat TikTok live, TikTok live ni benda yang sangat baru. Banyak daripada kerajaan dan juga badan-badan macam MCMC, dia orang baru nak tahu macam mana nak preserve data. Setengah orang ingat kalau kita lepas cakap online, takkan ada apa-apa tindakan pada kita. Tak betul. Jadi please humor me sebagai orang yang selalu terlepas cakap dekat social media. So contoh kan, kita boleh dan MCMC dengan PDRM boleh mengarahkan kepada platform seperti TikTok untuk preserve data waktu live tu dan boleh digunakan sebagai bukti dalam mahkamah. Jadi masa kes mendiang Rajaswari, masa tu dia pihak pasukan tu dia orang tak nampak aspek tu. Tapi lepas pada tu
kita dah bagi tahu, okay, actually no, you can do it this way. Ya. So that's why beberapa individu yang dikenakan tindakan mahkamah, dia ada dalam kes Rajaswari ni ada dua. Seorang yang perempuan tu, lepas tu ada seorang lagi, seorang lagi individu. Individu ni dia kena the full. And Individu the ni dia full kena one full. constitutes of what? So kalau dia didapati bersalah menyalahgunakan rangkaian, kita kata misuse of network, dia punya denda dia agak besar, boleh kena 50,000. Jadi isunya ialah pasukan yang menguruskan. Sekarang ni diorang dah nampak, okey. Kalau berlaku macam ni, sebab kita tak boleh nak atas kesalahan yang sama. Betul. Bila dah dikenakan denda, dia tak boleh dibawa ke mahkamah sekali lagi. Tak boleh dakwa lagi. Budak-budak sekarang ni, social media, lahir-lahir terus ada social media. That's the world that they know. And then career choices pun adalah seperti influencer, kan, content creator, kan. Tapi bagaimanapun membentuk juga mereka itu cara mereka, apa yang mereka mahu pada masa akan datang. Okay, fine. Orang tak faham. Jadi content creator comes with occupational hazard, which is identity confusion. Yeah, you are aware of this. I'm pretty sure, kan. Kadang-kadang ahli politik dan ni pun diorang ada identity confusion juga. Ya, percayalah, rakyat nampak. Dan bagaimana polisi kerajaan untuk tolong we all ni yang sakit otak disebabkan hasil daripada terlalu lama sangat bermain dengan media sosial dan hasil kecaman daripada orang. Dia saya nampak umumnya kita bagi penegasan tentang aspek kesihatan mental. Pertama, dari segi budaya, rakyat Malaysia, especially community lah. Kalau biasanya lah, kalau kita orang Melayu, kesihatan mental ni biasanya kita cemoh, kita ejek, kita kata dia ni meroyan, dia ni dia ni mereng lah, dia ni dah kena, jadi dia cakap macam-macam. Tapi realitinya mungkin sipulan-sipulan tu dia mungkin bipolar. Mungkin dia mungkin ada manic depression. Correct. Ataupun dia ada major depression. Correct. Tapi sebab kita tak biasa mendengar takrifan ni, jadi kita tak biasa nak menguruskan masalah kesihatan mental. Kita tak nampak benda tu sebagai benda yang boleh diurus, ya. Kedua, saya rasa kita kena budayakan, normalizekan bahasa untuk mengurus satu self-care. Self-care ni penting. Orang selalu anggap jadi ahli politik, jadi menteri ni, ya. You tak boleh, you memang boleh kena bully. Ya, baru nak tanya. Ya selalu. Tapi saya dah orang kata hati kering lah, hati kering. Ya, dia dah kalis kan, dah biasa. Kalis cacian orang panggil. Tapi macam my wife contoh. Dia tak biasa. Betul. Kan kalau orang kata my mum, sampai ke hari ni, walaupun mak saya dulu dia pejabat awam dan biasa tengok menteri yang kena maki hamun. Kalau hari ni mak saya, dia baca komen-komen daripada netizen ni. Betul. Tentang kadang-kadang tentang saya, tentang apa-apa. Kadang-kadang account tu, kadang-kadang dia kena. Dia tak kena. Dia marah, dia mengamuk. So kadang-kadang saya rasa kita kena ada certain expectation. Boleh guna media sosial, tapi don't take it too seriously. Jangan ambil apa yang disebut dalam media sosial ni terlalu serius. Betul. So kita kena satu acknowledge dalam masyarakat kesedaran tentang kesihatan mental ni lebih baik dari dulu, tapi can be better. By the way, dalam semua interview dengan semua politician, saya akan tanya benda ni. Sebab usually bila saya dijemput, selalunya atas dasar digital punya dunia dan sebagainya lah. Digital juga kan, cyberbullying dan sebagainya. Now, amongst perpetrators adalah cyber troopers. Yang di-hire oleh parti-parti politik dan sebagainya. Betul. I mean, you know this happen in all. Bukan I nak cakap you je. It's everybody. Everybody is unique. Dan berperangan media sosial tu berlaku antara cyber trooper. Lagi-lagi nak dekat PRU, PRN dan sebagainya. Betul. So itu pun menjadi salah satu faktor dan juga punca kenapa mereka membudayakan perkara ini dan anggap benda ini normal. Benda ni tak normal, benda ni satu kesalahan actually. Kita tahu contoh masalah asasnya masalah fake account. Orang kalau dia tahu okey, di sebalik account ni individu ni dengan nombor IC sekian-sekian. Kalau maklumat tu
kita sebagai pengguna yang memiliki akaun ni, kita tahu PDRM tahu kita dekat mana. Okay. Adakah kita akan dengan begitu senang nak cakap itu ini, nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan kadang-kadang kesat, memfitnah. Dia kadang-kadang saya tengok kan, kalau masyarakat Malaysia, kita ni ada budaya, kita ni ada adat, ada resmi, ada resam kan. Tapi kadang-kadang online ni kita jadi buas. Kita jadi macam hilang pedoman, langsung tak ada pendidikan. Tak, budaya kita ada dalam tu. Menjaga tepi kain orang lain. Ya. Itu Bukan sampai menjaga tepi kain je. Masuk kain pun aduh. Sebenarnya. So saya nampak kalau kita tahu fake account ni sebenarnya pihak kerajaan, PDRM lah ya, untuk menguruskan kita, dia boleh tahu orang ni dari mana. Dan MC contohlah, kalaulah Haze rasa ada orang, ada individu, ada account yang selalu condemn, selalu keluarkan kenyataan yang menyakitkan hati, MC boleh ambil tindakan. Buat laporan pada MC, boleh cari dia punya link online, cari Google je, buat aduan. MC sebenarnya boleh track individu ni. Kalau kita dapati individu ni adalah orang yang ada maklumat dia tinggal dekat mana, PDRM boleh ambil tindakan. Kalau individu ni adalah fake account, kita boleh arahkan supaya account ni ditutup. Jadi kita boleh ambil beberapa tindakan. Tapi fake account yang ditutup, kalau pelakunya masih bebas, dia boleh buka yang lain. That's why dalam keadaan ni, pengguna pun kena faham tugas tanggungjawab masing-masing. Di kalangan platform pun kena mainkan peranan. Dia kena kurangkan insiden fake account ni. Di kalangan kerajaan dan juga badan-badan kawal selia pun kena faham undang-undang baru yang lebih baik. Ya, kita tak nak halang orang dari bercakap, bukan niatnya untuk kekang hak bersuara, tapi kita nak pastikan suasana dia macam inilah. Cuba bayangkan Suria KLCC ni seperti platform TikTok. Contoh ya. Banyak kedai, banyak aktiviti. Orang boleh datang, pergi cuci mata, pergi beli barang, jual barang, ya. Cuci mata tu faham? Ada lah. Tapi katalah dalam bangunan ni tiba-tiba ada penjenayah. Penjenayah ni curi duit awak, wallet awak. Lepas tu dia merosakkan harta benda. Mesti ada sesuatu yang dilakukan oleh Suria KLCC untuk menghentikan penjenayah-penjenayah ni daripada terus merosakkan keadaan. So that's why diorang hire security, diorang hire guards. Betul. Sekarang ni kita nampak platform-platform dia tak hire enough security. Itu sebab rajaswari kena bully. Itu sebab scammer ni berleluasa. So dia samalah macam satu bangunan. Faham? Kita sebagai ataupun pihak kerajaan, kita nak bangunan tu selamat digunakan. Tapi yang sedang diusahakan sekarang adalah government nak melesenkan. Betul. Melesenkan bukan kita tau. Bukan ada tanya. Bukan dia. So dia takkan bagi lesen. Bukan orang yang buat konten. Dia yang minat dengan Haze ni bukan MC tapi LHDN. Kita dah file Dah file lah. Awas LHDN yang kejar dah file Tapi apa yang dia akan buat adalah diorang akan licensekan hanya Facebook platform, TikTok platform, bukan kita yang guna dalam tu nak perbetulan. Sebab Haze ingat berani betul lah kau nak dapatkan lesen pada aku. Sebab a few years back ada diorang cuba untuk melesenkan YouTube, YouTubers. Lepas tu kita orang YouTuber pun kita meeting, jumpa dengan orang yang besar pada waktu itu, macam kenapa macam tu, kenapa hujung perbualan tu adalah macam BS lah semua ni. Tapi tak nak cakap macam tu. So hujungnya adalah macam mengarut lah korang ni. So benda tu tak berjalan. So I thought benda ni I thought benda tu adalah cuba untuk melesenkan. So I nampak berita tu macam scroll lah, malas aku dah tengok. Tapi hakikatnya that is one of the effort Kementerian Komunikasi cuba untuk mengawal. Namun begitu, how far do you think it will be effective? Well, I know at least you try, tapi how far you think it will be effective? Dia kalau kita tengok dekat Brazil contohnya, bila platform X tak nak dengar cakap kerajaan dia, so dia haramkan. Last Elon Musk dengan X dia akur. Apa arahan kerajaan di Brazil ialah X mesti ada pejabat di Brazil. So bila dia tak nak buat,
mahkamah tertinggi di Brazil, dia kenakan denda 1.8 juta US dollar. Ambil kau. Jadi Elon Musk yang billionaire ni, last mula-mula dia cakap lah, last dia akur juga. Faham? Telegram. Ya. Apa yang Perancis buat, France, apa dia buat, bila owner Telegram ni, I have met him before. Saya jumpa dia Owner Telegram tu? Owner Telegram. Nama dia Pavel Durov. Dia ni net worth dia 15 billion US dollars. Dia billionaire. Okay. Lepas tu saya jumpa dia dekat Dubai. Cakap dengan dia hasrat kita. So dia okay. Tapi dengan banyak kerajaan di seluruh dunia, dia ada masalah. Platform dia ada masalah. Okay. Banyak orang guna untuk terorisme, untuk salurkan duit bagi aktiviti jenayah, jual dadah, bersundalan dan macam-macam lagi. Yeah. So apa yang dia buat? Dia France dekat Paris, mahkamah. Yeah. Mahkamah di Perancis tangkap Pavel Durov, billionaire ni, sampai sekarang. Tangkap dia untuk atas dasar platform dia membolehkan penjenayah menyalahguna untuk sebar bahan-bahan lucah, termasuk bahan-bahan lucah kanak-kanak. Oh ya. So dipanggil CSAM, Child Sexual Abuse Material. Yang apa nama orang tu tadi? Pavel Durov. Pavel Durov tu dia orang mana? Dia orang Rusia. Tapi dia tak boleh masuk Perancis dah lepas ni sebab ada orang tangkap Dia dah kena tangkap Oi, di Perancis. hebat. So billionaire. So just because macam ni lah, just because you are big tech doesn't mean you are bigger than the law. Okay. Ada satu lagi isu bila government buat apa-apa je, dia akan sebenarnya dia tak berjalan sangat sebab kuat kuasa, penguatkuasaan. Sebab you at your end, macam at your end you dah buat kerja dah ni dah akta ni, polisi benda semua. Okey, undang-undang ni dah ada. Penguatkuasaan dia bagaimana? Dia macam kadang-kadang benda tu tak boleh nak jalan because di peringkat bawah benda tu still double standard, for example. Dia katalah kita nampak satu posting yang palsu, posting fitnah, posting yang memudaratkan. Saya bagi contoh, dalam TikTok, hampir setiap hari saya akan cari akaun-akaun, kononnya nama akaun tu ialah bantuan kerajaan. Okay. Dia akaun TikTok scammer. Okay. Bantuan kerajaan. Jadi maksudnya kerajaan bagi bantuan tu macam dana. So dia akan buat konten. Contoh kononnya minggu depan Perdana Menteri akan bagi bantuan RM500. Daftar di akaun di link ini. Rupanya akaun scammer. Ada juga banyak macam banyak. tu. Jadi kita boleh ambil tindakan penguatkuasaan. Okay. Manfaatkan AI. Macam mana tu? Jadi kita boleh script, kita boleh letakkan certain keywords dan kita cari semua akaun-akaun serupa macam ni supaya kita boleh ambil satu tindakan systems wide. Kemudian saya nampak MCMC setengah daripada masalah ni dia melibatkan proses, dia melibatkan antara agensi, penyelarasan antara IO, antara pihak pendakwaan, ya. Jadi kita macam hujung minggu ni kita ada satu retreat antara semua agensi-agensi untuk fahamkan ini maklumat yang kita boleh peroleh. Macam saya cakap di awal tadi, setiap TikTok live, TikTok sendiri memang rakam dan boleh serah kepada polis. Boleh. Jadi berhati-hatilah ya apa yang kita, especially bully cyber. Ramai yang beranggapan alah cakap je lepas ni komen tu dah hilang dah. Tak betul. Kita boleh trace balik sebab TikTok akan bantu kita trace. Faham? So bila kita buat retreat ni, semua agensi ada, kita tunjukkan kemampuan, kita permudahkan cara dan kita boleh ambil tindakan. Apakah tindakan penguatkuasaan yang paling? Faham? Kalau seseorang tu melanggar, contoh Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, dia boleh dikenakan denda right away. Boleh dikenakan compound. Boleh. Ataupun kalau nak lagi berat, boleh dihadapkan ke mahkamah. Macam mangsa selalunya Tampil satu, buat laporan dan buat all the work on your end juga. Macam contohnya screenshot ke benda semua. Betul. Jadi itu bantu siasatan. Ya, faham. Ya, jadi
kita dah tingkatkan jumlah manpower dalam MCMC. Aha. Sebelum ni kekangannya ialah penguatkuasaan, kita tak cukup tenaga. Tapi sekarang ni dah ramai. So nanti kita dah ramaikan lagi, especially aspek penyiasatan, penguatkuasaan. So saya nampak penjelarasan antara agensi ni akan membantu kita nak akhirnya keadaan yang selamat untuk kita guna media sosial, keadaan selamat untuk kita gunakan internet. Okay YB, your last words berkenaan tentang orang Malaysia dan juga cyberbully, apa yang YB boleh cakap? Jangan beranggapan apa yang kita cakap dalam media sosial ni tak ada kesan kepada orang. Jangan sampai seseorang yang kita bully ataupun kita keluarkan kata-kata yang kesat, apa yang dia laku kepada diri dia menghantui kita sampai ke akhir hayat. Ya, kita mesti tahu, bagi yang beragama Islam, malah bagi yang ada agama, kita percaya setiap yang kita lakukan tu ada baik buruknya, ada pahala, ada dosanya. Janganlah kita memperlakukan orang pun ada perasaan. That's why walaupun macam dalam politik, semusuh-musuh pun dia masih manusia, dia masih ada family. Betul. Ya, dia masih ada, kita mesti ada rasa peri kemanusiaan. Betul. Jadi anggaplah bila kita berkomunikasi, berkomunikasilah dengan murni. Gunakan media sosial dengan baik, manfaatnya, hati-hati dan sempadankanlah, pagarlah daripada budaya yang tak sihat, daripada amalan-amalan, fikiran yang tak baik, ya. Dan saya haraplah influencer boleh mainkan peranan. Sebab tu namanya influencer. Influence lah para penonton. Penat kita nak influence orang kan, nak cakap pun. Okey, Ya, terus. Dan saya percaya kalau kita semua mainkan peranan, internet akan lebih selamat. Dan kita boleh manfaatkan. Look after your mental health. Correct. Kalau anda merasa tertekan, dapatkan perhatian, perubatan ataupun call befrienders. Dan kepada anda semua, saya dah cakap dah benda ni banyak kali. Whatever that you post online, whatever, akan kekal di situ sehingga ke akhir hayat. Be kind online. Saya Hizman Huzi dan juga YB Fazil. Assalamualaikum, nama saya Hizman Huzi. Selamat datang ke channel saya. Dan hari ni special, kita berada dekat KLCC dalam sebuah aquarium. Saya adalah sejenis flower horn. Dan hari ini perfokusan dia adalah kesihatan mental. Tapi I will make sure it is not apa dipanggil tu terlalu government punya style. Faham? Sebelah Hiz kita ada nak panggil apa? Ustaz Isha. Izhan Nazri pun boleh. Clean chair. Takut tak bebas nanti. Kan? Izhan Nazri Yeah. Izhan Nazri ni kalau you all familiar dengan pembawakan dia dekat media sosial, traditional media pun seperti TV dan sebagainya, memang dikenali sebagai orang yang tahu nak bercakap tentang orang yang ada mental illness, kan, psychological, perkara-perkara psycho ni. Betul. Kan. Tapi ada elemen spiritualism. Ya. Adalah sikit. Boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada degree in psychology. Ya, Dia betul. bukan ada degree in palatology. Ush, You know what is that? I don't know. Palatology. Berapa tahun habis tu? Dan sekejap je, palatau kejap je. Okay, so hari ni dia Yeah. punya topik adalah kita berbincang lah pasal you all cakap pasal online trolls, ya, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah raksasa online. Tahukah anda yang kita semua adalah nombor 2 ranking dalam Malaysia sebagai cyberbully. Nombor 2 dan nombor 5 dalam dunia. Beri kata bukan. Betul lah, bangga kan. Itu semua hasil you all tau, hasil kita semua. Dan kita nak bincangkan kenapa you all atau kita jadi macam begini sebagai sebuah masyarakat. So Izzah, maybe kita boleh, yang saya tahulah kan, bila keluar satu perkara, kan, contohlah apa-apalah, cerai for example, artis cerai for example, mulalah orang akan kaji, orang akan macam go deep, orang akan cari bukti daripada orang tu punya PA lah, orang tu punya assistant lah, betul, sampai begitu sekali, dan tersebarlah maklumat dan tersebarlah aib orang itu. So
Is this related to herd mentality ke tidak? Dia ada banyak angle lah yang kita boleh tengok. Satu adalah herd mentality, ataupun satu part lagi dipanggil sebagai FOMO punya fear out of missing out. Ya, dia macam takkan aku tak tahu pasal update terkini pasal pasangan tu. Takkan aku tak tahu pasal trend sekarang ni yang orang lain dah ramai buat. So menyebabkan kita terkejar-kejar untuk ikut trend tersebut, dan akhirnya kadang-kadang kita tersalah pilih trend yang akan merosakkan kita. Itu satu angle. Satu angle yang lain sebenarnya macam ni je, Hiz. Kalau dalam perspektif psikologi, orang yang terlalu sibuk tentang live orang lain sebenarnya adalah orang yang live dia tu tak best pun. Ya Allah, I keep on saying the same thing. Sebab live kau tak best, sebab tu kau cari-cari live orang lain. So that's why kenapa gambaran masyarakat hari ni tu kita boleh nampak dekat social media. Sebab penggunaan social media ni majority orang kat Malaysia pakai. Bukan semua, tapi majority. So kalau kita tengok dekat social media ramai orang sibuk pasal penceraian orang lain, pasal aib orang lain, ketahuilah ramai orang kat Malaysia ni live dia tak best sangat. Tak, logically sebab kalau live kau banyak warna, you think you got time You think you got time nak discuss pasal hidup orang lain? Time lah. No time lah. Diorang ni diorang punya life maybe tak cukup warna. Ataupun yelah laki kau offshore ke, aku tak tahu. Kan? PJJ ke kan? Kan? Laki kau offshore, kau bosan dekat rumah. Lepas tu macam apa yang ada, apa saja dekat media sosial lah. Tak yang saya geram. You boleh nak ambil tahu. Okay. Berbahasa dalam hati. Kita semua judge kan? Termasuk saya pun judge kan? Tapi kenapa perlu luahkan dan muntahkan kat bagi komen? Yes. Satu lagi part lain tu, satu angle lagi, sebab diorang nakkan social recognition. Dia nak dapatkan social punya status. Maksudnya dia nak dia punya komen tu dibaca. Dan kalaulah komen tu viral, itu membuatkan dia lebih rasa bersemangat dan motivate untuk komen lagi esok hari tu. Perasan tak orang yang social bully ataupun netizen yang suka untuk nak buat komen-komen yang menjatuhkan, dia akan berhenti bila? Kalau tak ada interaction and engagement terhadap komen itu. Betul. Tapi kalau kita ada orang engage dia dengan punya komen, dia akan balas lagi. Dia akan berapi. Orang balas lagi, dia akan berapi. Sebenarnya motivation dia orang adalah bila dia orang dapat attention. Sebab apa? Sebab dia kurang attention dalam live dia orang. Selalunya orang yang cyberbully ni, orang yang buat bully cyber ni adalah orang yang sangat tidak disukai dalam kalangan kawan-kawan. In reality, kat social media banyak cara untuk dia dapatkan attention. You be very surprised tau. Dia orang ni live a double life. Okay, ada juga kena orang yang macam tu. Kan kat universiti umpamanya kan, dia just nerd tu kan, macam tak ada siapa suka dia macam tu. Lepas tu kat online tu pula jenis bawa perangai macam tu. Betul. Lepas tu tapi ada juga satu lagi orang yang macam membawa double life. For example your kids. Kan dekat rumah tu, Allah, semut tu dia pijak semut tu pijak dia balik. Tapi dekat online ya, cara mereka komen tu sangat berbeza. So macam mana pula orang yang lead a double life? Okay, orang yang lead double life ni, dia ada, kalau Hiz pernah dengar narcissistic kan? Orang yang narcissist ni, dia salah satu dia punya ciri-ciri dia adalah dia ada two faces. So dia mengeluh kuat sangat. Sebab ada trauma, ada kisah. Mangsa di sini, mangsa. Tahu tak orang narcissistic, dia punya life dia, dia kalau di dalam crowd, dia sangat disukai. Dia diangkat dalam masyarakat. Dia dipuja sebab keintelektual dia, pengalaman dia, kehebatan dia. Tapi hanya orang yang betul-betul rapat dengan dia saja akan tahu betapa abusifnya dia, betapa dahsyatnya dia punya mulut, betapa teruknya perangai dia. Especially anak-anak, pasangan ataupun kawan baik, partner bisnes. Tapi di luar kat social media, kau ni memang disanjung. Salah satu ciri dia adalah dia ada two faces. Maksudnya dia memang pandai untuk berlakon. Kelebihan dia itu. So that's why kenapa in real life tengok dia macam elok je, okey je, loving je, tapi ada dalam grup yang tak sepatutnya ada. Kan, grup-grup video-video lucah ke, ataupun grup-grup yang nak kecam orang ke. So kita akan baru nampak inilah orang-orang yang narsistik. Kenapa tau? Sebab dalam dia ni, dia tak ada fulfillment tau. Dalam faces satu, muka dia satu tu, dia tak dapat kepuasan. So dia perlu dapatkan kepuasan dalam wajah dia yang satu lagi, untuk dapatkan kepuasan. Dan dia tak tahu yang bila ada wajah yang lain, dia akan abuse orang lain, dia akan menyakitkan orang lain. Selalunya Hiz, orang yang banyak luka dalam hidup dia ni, kita nak cerita pasal trauma pula satu lagi kan. Faham. Bila luka dia tidak sembuh dan luka dia tidak diuruskan dengan baik, dia tak sedar, dia akan mula untuk melukakan juga orang lain. Cuma itu bukan alasan untuk you boleh cyberbully. Thank you.
Tak, itu satu. Cyberbullying satu. Itu you having trauma does not mean does not give you the license to trauma dump on other people. Yes, ada orang kata orang yang banyak menyakiti orang ni adalah orang yang baik yang disakiti. Engkau disakiti, engkau je lah. Kau janganlah sakitkan orang lain pula. So ramai orang guna term tu untuk memberikan diorang kehalalan, untuk diorang untuk menyakiti orang lain. So itu term yang tak kena lah kalau kita guna. Tapi kan, based on my research of Palataunus, antara sifat-sifat dia adalah mereka tidak mahu mengaku salah apabila dibuktikan sebagai salah. Itu memang pasti. Tapi salah satu ciri yang you cakap tadi kan, diorang live, thrive, diorang hidup berdasarkan reaksi negatif orang. Ya, itu yang I dapat kenal pastilah. Dan sebagai mangsa dekat sini adalah saya juga cara untuk tangani mereka yang saya kenal pasti adalah dengan menggunakan grey rock technique. Grey rock technique, tak tahu ni Palaton nak beritahu kan. Grey rock technique tu, grey rock tu adalah batu kelabu yang macam batu sungai yang membosankan. Ya, grey rock technique ni adalah bila masa-masa sebab dekat online memang ada di support group. Dan I join support group tu, adalah macam engkau perlu jadi manusia yang paling membosankan untuk mereka agar mereka boleh mencari supply yang lain ataupun mangsa yang lain. Kan, nampak kan bijak kat sini. Nampak. So saya tambah lagi Palatau ni. Tambah. So tambah lagi. So betul kita tak nafikan cyberbully ni dia datang daripada orang-orang yang ada ciri-ciri narsistik ni. So antara apa yang kita boleh buat kalau kita jumpa dengan orang narsistik, kadang-kadang bila orang narsistik ni kita tak tahu nak settle macam mana, kita cuba marah dia, kita kecam dia, kita maki dia. Kita tak tahu rupanya dengan maki dia tu dia akan buatkan orang narsistik lagi rasa berbangga, rasa macam mana? Dia proud lah Dia tumbuh-tumbuhan. Dia punya baju dia adalah kita punya makian. Yes. Kenapa? Analogi dia mudah. Contoh Haze kan, kalau kita ada budak-budak kecil kan, kita nak gurau-gurau ni, kita nak main dengan dia. Dia tengah main toys, kita ambil toys dia dan kita cuba nak lari. Kalau dia kejar, kita suka, kita akan lari lagi laju. Cuba kalau dia tak lari, dia tengok je. Kita nak lagi pun kita dah tak ada semangat. Alah, aku nak lagi ni, kau tak kejar ke? Itu yang kita kena jadi seseorang yang tidak supply emotion dan reaction. Cuba nak bagi tahu itu cara bagaimana nak deal dengan orang yang cyberbully, which is you jangan terkesan dengan emosi dia. Bila kita terkesan tu yang kita drag, kita tak boleh nak tidur. Orang yang bully tu dia elok je. Kita pula yang terkesan sebab kita terkesan dengan emotion dan reaction yang dibuat pada kita. Because the person ini terma yang kedua, iaitu apa dipanggil tu, baiting. Emotional baiting. Maksudnya dia mengumpan, umpan kita punya emosi untuk menjadi apa yang dia mahukan. So itu yang disebutkan tadi sebagai troll-troll dekat online apa semua. So kalau kita tak bagi apa yang mereka mahu, benda kita sendiri akan terjaga, betul? Yes. So orang-orang kat luar sana, bila mana anda kena kecam dengan benda semua, baru saja diceritakan tadi, for as long you terkesan dengan apa yang telah diberikan, itulah kita feed mereka, kita membaja mereka. Lagi kau komen, lagi dia seronok, lagi kita lawan dengan fakta, lagi dia akan lawan fakta. That's why kenapa bila dia tak boleh lawan fakta kita, dia akan buat apa tau? Dia akan buat satu lagi term yang saya ingat banyak dan makin ramai banyak berlaku, itu adalah character assassination tau. Character assassination. Bila when you cannot kill the facts, you akan kill karakter orang tu pula. So kita akan mula alamak, fakta aku dah tak valid dah. Sekarang ni dia mula jatuhkan aku pula dengan personal issue pula, peribadi. Dalam psikologi ada satu art tau, dia panggil sebagai art of ignoring. Art of ignoring. Seni tu kita hanya ada pada mak-mak kita je. Dia macam lantang kau lah. Seni tu sebenarnya related juga dengan apa yang Nabi pesan tau sebenarnya. Ni bukan sekular sangat. Memang apa yang Nabi pesan. Nabi kata salah satu tanda orang tu dicabut rahmat daripada hidup dia adalah apabila dia ni terlalu involved dalam perkara yang bukan urusan dia. That's why kenapa orang yang bijak adalah orang yang fikir tentang apa yang berkaitan dengan urusan dia. Prioritizing. Yes. Dia tahu ini urusan aku, ini benda yang aku tak payah sibuk, ini benda yang urusan rumah tangga orang. So bila kita boleh fokus on apa yang di dalam wilayah kita punya kawalan dan juga urusan kita, dan benda tu takkan ada isu kita ni terkesan dengan emosi, kena bully sebab ni bukan urusan aku. Kelebihan dan seni dalam ignore tu sebenarnya mahal. Lagi-lagi untuk pengguna social media sekarang ni. Untuk kita tahu kita kena put a gap, yang ni bukan urusan aku. Dan dia akan menjaga kesihatan mental kita. The art of ignoring Tadi disebut tadi apa character assassination kan. When handling with NPD, minta maaf saya cakap pasal narcissistic people je sebab itu je ilmu yang saya ada dalam sebulan ni. Degree saya itu je. So tapi ada juga cakap pasal ni, a smear campaign. So bila
awak semua dah tak ada, dia dah tak ada point nak lawan daripada semua, ataupun dia orang dah discard you, buang you daripada kehidupan mereka, yang mereka akan kembali kemudian sebab orang sistem macam tu. Smear campaign itu adalah mereka akan menggunakan flying monkeys. Sabar jap, ada banyak berterma ni. Flying monkeys tu, okay, Wizard of Oz. Okay, Wizard of Oz ada satu witch, betul? Keliling dia ada flying monkeys, betul? Okay. Flying monkeys tu ibaratnya adalah seperti mak dia, kawan baik engkau, circle dia, kawan-kawan dia semua akan jadi enabler kepada apa yang dia buat, dan dia akan bully, abuse anda melalui proxy. Ya. Okay, itu flying monkeys. Sebelum tadi pun smear campaign kan. Dia akan burukkan kau, karakter assassinate kau, seperti mana yang Izzah bagi tahu tadi, menggunakan flying monkeys dia lain-lain. So that's why sebenarnya you all tak faham tau bila kita cakap pasal masalah mental atau personality disorder, ianya kalau kau rosakkan diri sendiri tak apa. Dia melibatkan orang lain dan merosakkan orang lain dan traumatize other people as well. Yes. Kawan saya sendiri dia adalah cyber trooper tau. Oh, wow. Untuk salah satu Adalah. Dan dia memang dibayar lah dengan sangat mahal kelebihan dia. Dan memang dia bagi tahu memang untuk membetulkan benda yang memang salah. Dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu scam, tapi dia dibayar untuk dia buatkan yang scam tu nampak betul. Walaupun saya sebagai social media influencer cuba untuk nak nasihat dia, social influencer kan? niche keagamaan kan. Tapi dia heran apa, sebab aku dibayar kot. So memang itu salah satu kawan saya sendiri. Ini yang lain luar lagi. That's why kenapa untuk tahu betul ataupun salah sebenarnya, jangan letakkan social media tu sebagai dalil. Tak semestinya semua orang kata ya itu adalah betul. Dan tak semestinya orang kata itu tidak, tu tak semestinya tak betul. So berpegang balik pada kita punya agama, tengok pada fakta-fakta yang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa dan juga apa yang dikeluarkan oleh kerajaan. Betul. Bukan asal pada saya fatwa-fatwa tu fatwa. tak baik kita tak pernah keluar hukum tau. Okey. Itulah. Tapi kan berbalik kepada yang kamu cerita pasal kawan kamu buat smear campaign, bukan smear campaign lawan jadi cyber trooper pun sebut tu kan, dia opposite kan, dia cuba betulkan balik yang salah dan sebagainya. Betul, ada juga cakap berkenaan tentang apa tadi, tak boleh nak menggunakan media sosial sebagai kita punya kayu ukur. Tapi sebelum tu lagi, saya ada bagi tahu juga yang jangan prioritaskan cerita orang lain yang tidak ada kaitan dengan kau. Betul. Sebab tadi masa Isa cakap tadi, apa yang Isa cakap tadi kita kena tahu mana yang betul, mana yang salah. Diorang ni, kita semualah basically kan, macam benda yang tak ada melibatkan kita, kita sibuk tahu mana yang betul, mana yang salah. Aku tim tu, aku tim ni. Faham tak? Aku tim tu, aku tim ni, kesian dia, duit raya apa semua kan. Lepas tu, tapi hakikatnya jangan tak sibuk cari benda yang betul ataupun salah yang bukan cerita pasal kau pun. That's why ada rumah tangga yang bergaduh sebabkan orang lain punya rumah tangga bergaduh. Ada. Dan saya ada kawan saya sendiri yang putus kawan sebab dia tim satu, dia tim yang satu lagi. Sedang berlaku kan ni? Ya, sedang berlaku. Dan sebab ini tak bertegur. Lah ruginya. Bukan kau bergaduh sebab kau orang berdua ni, sebabkan kau orang memilih tim yang berbeza. Dan bukan kawan pun. Kawan. Orang tu tak kenal pun. Tak kenal pun. Dan orang tu tak heran pun pasal kau. Nikah dia tak ajak pun kau. Benar. Sebabkan sis kita cerita pasal cyberbully kan. Apa sebenarnya ubat? Apa sebenarnya ubat? Apa sebenarnya solution? Apa sebenarnya benda yang kita boleh buat sebagai orang yang ada dalam social media ataupun yang tengah tonton ni, orang yang baru-baru nak jadi content creator, TikTokers kan. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kurang kat social media? Yang paling sangat kurang kat social media adalah kasih sayang. Okay. So that's why kenapa hari-hari kalau kita buka social media banyak hatred daripada kasih sayang dan cinta. Siapa-siapa yang kehidupan dia bukan dengan kasih sayang, maka dia akan hidup tak ada jaminan kejayaan dan kebahagiaan. So that's why kenapa kita kena make positivity dan love to loud dekat social media. Kena banyak cerita tentang cinta, kasih sayang, supaya ada balance lah dekat situ. Betul. Untuk kita hapuskan semua kebencian. Sebab news pasal kasih sayang dia tak risk tak berapa tinggi sangat. Tapi kalau news pasal kebencian, pasal penceraian, pasal memburukkan satu pihak, memang risk tinggi. Sebab apa? Itu tanda hati kita ni kosong tau. Betul. Saya kan buat podcast, saya ada banyak title. Podcast, nama satu podcast saya tu T-Podcast. Memang T-Podcast. T-Pot. Kan teapot. Okay. Teapot kan ada teh. Tumpah teh. Spill the tea. Spill tea. Dia punya views dahsyat. menconok-conok.
Sebab apa spirituality? Cuba 13 rukun dalam solat. Berapa ramai you tengok? Lambat lagi. Lambat. lagi. Buat apa aku nak dengar? Nanti aku carilah buku teks sendiri. Ya, benar. Kan? So bila kita tapi kan saya nak saya dulu pelajar UIA, saya tak bagi tahu. Saya nak mewasatiahkan wasatiyah, nak membalancekan seperti apa yang Isha cakap tadi kan. Memang betul kita perlu bagi kasih sayang, tapi tu untuk social media tau. In real life, in my opinion, you cannot give too much. Betul? Because Rasulullah, our role model, our supposed role model adalah orang yang juga tegas. Benar? Kan? So sebab apa tu? Sebagai mangsa NPD adalah orang yang macam terlalu empathetic. Kita adalah orang yang magnet kepada orang-orang yang seperti ini. Sebab kita bagi kasih sayang dan mereka mahukan kasih sayang tersebut dan juga attention. So please be balanced, please take care of yourself, be careful of the world and be careful of the people, because ada 4 pillars dalam psikologi untuk kita medicate ourselves. Apa dia 4 tu? Biology, social, aku dah lupa. Bio, psycho, social, spiritual. So Isha, maybe ada last words from you untuk ni mereka? Saya nak share something lah. Yang ni saya teringat kepala saya kalau setiap kali kalau berkaitan dengan social media, cyberbully kan. Kata guru kami, dia kata orang yang paling bahagia adalah orang yang bila nafasnya berhenti tapi pahalanya tak berhenti-henti. Faham? Dan orang yang paling celaka adalah orang yang nafasnya dah berhenti tapi dosanya tak berhenti-henti. Which is benda tu berkait rapat dengan every comment, every perkataan kita dekat social media. Betul? Selagi tu ada kira-kira dosa di sisi Tuhan kepada kita. Betul. Walaupun kau dah mati dah pun, kau dah dalam kubur dah pun, masuk dosa tu tak henti-henti sebab perkataan, video, gambar kau tu masih berlega-lega dan menyakiti manusia-manusia. I nak tumpah teh berkenaan tu, tumpah teh sikit. Okay. Sikit je. Okay. Dulu kan waktu his rambut putih, blonde apa semua tu, I memang ramai haters. I akui benda tu. I akui benda tu. So one day I macam pergi turun bawah saja, bosan kat rumah, scroll tekan. Okay. One of the hate comments dahulunya adalah seorang individu, sekarang sudah menjadi madrasah tahfiz. Wah. Akaun tu dah bertukar nama. So maksudnya, dan akaun dah bertukar madrasah tahfiz tau. Memang agak gamat Hafiz lah. Rupanya lepas tu dia tukar dan hate comments lepas itu. Itu yang dimasukkan oleh awak tadi. Tapi mungkin tak nampak daripada segi contoh. Contoh tu itu tau. Because we don't know account tu akan digunakan macam mana pada masa akan datang. And you don't know what did you do back, or you don't remember what did you do back then. Engkau dah kecam, kau dah hina orang benda semua kan. Memang dia kutuk kat situ bawah tu. Celaka pergi pondan benda semua. Lepas tu nama sebelah tu madrasah. Sebab kita boleh cakap lagi. Sebab kita jangan ingat ni buat jahat ni buat salah ni, aku kena kecam dia, aku kena hina dia. At one part kita kena ingat zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang terkenal dengan ibadahnya, semayang, zikir, Quran, terkenal sampai sahabat kata ini ahli syurga. Sampai pada Nabi kata apa tahu? Itulah ahli neraka. Sahabat terkejut, ahli neraka? Ini semayang kot, ni zikir, baca Quran kot, kira baik, nampak luarannya baik. Nabi kata kenapa ahli neraka? Sebab semua pahala-pahala daripada amalan yang kau nampak tu semuanya rosak dan hilang disebabkan lidahnya yang menyakiti jiran dia. Yang masih buat. That's why kenapa kena jaga hablum minallah, hablum minannas. Agama bukan hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Hubungan kita, interaction kita dengan orang. That's why bila kita rasa ini ada kira-kira di sisi Allah ni, jangan nanti kita sangkut dekat syurga bukan sebab tak semayang, tapi sebab adalah 5 ayat perkataan kat Facebook kita tu yang sampai hari ni orang tak boleh maafkan lagi. Kan tak berbaloi tu. Betul. Okeylah, terima kasih banyak untuk sesi Isha kita pada kali ini. Ada pengisian daripada segi keagamaan Semoga anda panas dekat rumah. Tiba ada terbakar, ada bawah hangus. So kita akan kembali selepas ini bersama dengan orang lain untuk memberi pendapat mereka. Mungkin lepas ni kita cakap pasal anak you all elok tak dekat media sosial tu, tak jaga ke atau macam mana kan. Be kind online. Kita kembali sekali lagi setelah kita berehat sejenak, dan kali ini kita akan bawa perspektif yang berbeza. I bukan nak hentam mana-mana generasi, tapi kadang-kadang generasi baru sekarang ni kan dah level masuk ke alam pekerjaan kan. Setengah daripada mereka yang baru je masuk ke alam pekerjaan, kadang-kadang tu mereka membawa masalah di tempat pekerjaan. Selalu tanya,
generasi mereka yang mendidik mereka sebelum itu, you all ajar apa? Panas. Memang ramai orang tak puas hati bila Haze cakap macam tu. Gen X buat apa? Boomers buat apa? Sampai anak-anak korang jadi macam ni dan lemah macam ni. Dan kita akan bawa angle ni untuk bawa perspektif daripada seorang ibu, dan dia lah KOL, influencer. You suka? You suka ke gelarkan diri tu sebagai influencer? No, I tak suka. I panggil content creator lah more tu, sebab kadang-kadang pun I pun panggil orang influencer juga. So macam influencer, did you really influence people? Like Who, me? No. Orang lain lah. Tak, I pun tak rasa influence people lah. I content creator. Dah, betul. Creator. Kan. Oh, by the way, ini namanya Mami Matt. Mami Hello. Matt ni, waktu Haze dapat brief daripada team podcast ni, dia dapat tulis apa nama betul you? Mas Idayu. Mas Idayu, kita seram. Ya. Kita Rotan ni YTJT. I dapat Mami happy. Dia tu. Kalau dia I surrender lah. Aku dah seram dah. Tapi tiba-tiba yang datang itu adalah Mami Matt. Macam, Alhamdulillah, bukan Mami Mas Idayu yang garang itu. Real. So Mami Matt, you punya penampilan dekat social media adalah menampilkan macam penjagaan anak-anak, parenting dan sebagainya. Resepi and Apa dia? activity. Resepi apa? Resepi anak. Resepi Makan anak. je lah budak tu pun. Apa yang kena jaga, sebab itu pun membentuk juga. Betul. Kalau banyak makan benda pelik, nanti in future lain lah jadinya. It come from you are what you eat gitu. You are what you eat. Okay, so dah sampai resepi budak-budak pun. I memang buat macam tu lah. Mula it started from recipe, but you know Lepas tu dah start macam mengajar orang baca susu macam mana. Macam lifestyle kan. And benda tu ramai orang suka. So I keep Teruskan going. I campur-campur lah. It's more to lifestyle lah. Okay. Parenting and lifestyle. Okay, sebagai seorang pengguna media sosial yang tegar, malah membuat duit melalui media sosial, apakah apa yang memang pun kan? Rahsia. Apa rahsia? Bukan aku beritahu amount. Aku tak nak lah LHDN kerja aku pun kan. Betul. Sama je. Okay, so adakah you membenarkan anak you berhadapan dengan media sosial? I tahu anak you sekarang umur 5 tahun Ya, betul, 5 tahun. Wak Ima dia masuk umur 10 tahun sekalipun, dia akan benarkan ke? 10, 11, 12? Okay, to be honest okay, ni nak tengok situ ke tengok you? Tengok you lah kan. Baik. Okay, to be honest, memang I akan bagi moderation lah. I akan check dia punya tu is so dangerous. Okay. Sebab I tengok sama sekarang, oh my god, even in the Roblox game. Roblox. Yeah, Roblox game. It's very nasty punya mulut. I suruh anak, I heard from pakar, they said it's better for you to stop terus. I tutup tu, I stop terus, I block game tu. I cakap, maybe you cannot play this one because it will give you negative punya ni, you punya behaviour tu jadi lain tau. Main Roblox tu. Betul, I macam, boleh ke cakap benda ni? Betul, I main Roblox tu lah. Yelah, tapi memang dia berubah ke? Ya. Dia jadi apa? Dia jadi macam Violent? Not violent, dia macam annoying. Tapi semua anak-anak memang annoying pun. Memang annoying, tapi makin menjadi dia macam kasar a bit lah. I don't raise my kids like that. So I macam, bila I stop tu, alhamdulillah, kembali is much better like what I ajar dia. So for me, social media is bukan tak bagus. Semua benda ada pro and cons dia kan. Betul. You as a mother always check tapi without ganggu dia punya privacy. I just cakap something lah. Okay, ada 2 kes. Satu pedofilia melalui game-game macam tu kan. Dan satu lagi, okay, ini kes kat luar negara lah, tapi macam yelah, kita ambil iktibar lah kan. So kan tahu Kim K Kardashian semua kan. Dulu kan dia ada sebuah video nakal. So anak dia tengah main Roblox, Kim K bagi tahu Kim K pula, orang yang main Roblox tu bagi link tau dekat anak dia yang main Roblox tu. So diorang terdedah kepada video nakal mak dia yang dahulu tu. Okay, tak kata astagfirullah, macam faham tak? Okay, yang kedua, maybe ini boleh kena dekat anak-anak they all. Sebab memang pedofilia ataupun orang-orang yang sukakan budak-budak ni apa semua, yang suka groom dan sebagainya, selalunya diorang akan pergi ke lubuk budak-budak. Betul, lubuk budak-budak. So lubuk budak-budak online adalah Roblox. Yes. So have you heard of cases such as this? Actually, I heard of the cases. It's gone viral about the drama itself. Kan ada cerita apa, Lolita. Did you heard about that? Lolita kat mana? Lolita Netflix is ada? about it's Netflix lah. Tapi
a bit lucah lah that one. Tapi memang pedo tahap really disturbing lah. I tengok tu I nak nangis. I takut. Anak perempuan, you know, it's really hard to raise a daughter. Anak perempuan. That's what everybody says. Yeah. Tapi okay, just educate me. Tak ada anak. Wah, single lagi. 27 kan? 36. Beza 9 tahun. Tak kahwin lagi ya. Masih single. Okay, insyaAllah masih single, just tak bagi tahu. Masuk. Advertise. In. Okay, so don't you, bila you cakap susah nak jaga anak perempuan in comparison to susah jaga anak lelaki, apa? Tak faham. Kalau lelaki pernah tak you tengok advertisement yang jangan jangan nak keluar nanti jangan rugu anak orang kan? That one. Itu sebenarnya make sense. It makes sense lah. It happens in macam mana kita boleh tahu benda yang dia cakap no tu it happens. Sekarang pergaulan yang sangat-sangat bebas between them and then pedo, jangan cakap lah, lagi banyak ada fakta kan mengatakan berapa puluh ribu video yang orang simpan video pedo tu dalam dekat Malaysia. I'm not sure Malaysia? Tapi tapi I tak ingat berapa amount dia, tapi ada orang simpan video pornografi kanak-kanak. Yes, betul. Oh, ya ke? Ya. Ada tak dia punya macam hard disk macam tu kan? Dia macam dalam handphone online lah. Yang online. dah kena tangkap orang tu kan? Dah kena tangkap. Dah kena tangkap. Tapi itu yang dah kena tangkap. Yang dah kena tangkap. Ya. Tu lah macam cakap apa as a parents berpada-pada. Macam I kan, orang cakap how you expose your kids. Sometimes people like anak I kan seksi lah a bit kan, pakai baju. Kenapa anak kau seksi? 5 years old kan. Orang tak cyberbully, orang macam seksi tu ada orang. Ada orang DM I terus. Dia kata I suka you Mami Mac, tapi I tak sangka you boleh post gambar anak you seksi macam ni. When I masa tu I ada event, I post gambar anak I and benda tu melibatkan Pampers. Okay, Pampers, you see Pampers and you see kids, takkan you ada macam you know ada nafsu ke macam benda? I macam okay, tak apalah, I delete lah. I macam jadi isu juga masa tu. Jadi isu sampai klien kata it's okay lah, Pas lah sebab dia orang tak nak in future nanti orang tu lah takut I rebel ke apa ke kan. Tak, tapi dia orang mentegur. Dia kata dia cakap macam I tak pernah jaga anak lah. Since that I macam oh my god, nasib apa benda I tak faham konteks ni. So okay, gambar Medi macam ni. Okay. Atas masa tu untuk Offspring. Okay untuk macam sebuah ni. brand lah. Dia duduk dalam dia pakai skirt. Dia pakai skirt, nampak Pampers. Time tu umur dia berapa? Masa tu 2 tahun something like that. Lah, apa masalah dia orang? I masa tu baru nak menjinak dalam dunia industri ni I macam walaupun ayat dia tak harsh, tapi kata, can you relax? Anak I keluar, can you relax? Dia baru 2 tahun kot. Macam faham tak? Orang yang DM tu. Tak you yang cakap pada dia orang. I tak cakap lah, nanti I kena viral lah you. Yelah. I macam okay, sorry puan, kalau mengganggu mata puan saya delete now. I faham. You baru nak berjinak-jinak. Cuba kalau yang di DM tu aku, cuba bagi balik. Memang aku bagi balik. Aku pergi kat rumah, pergi kat pakai depan. Kau buat masalah kau. Itu Hizmah Huzair. Tu apa masalah kau? That's supposed to be like that lah. I macam terkejut juga. How can, Masya Allah, macam mana boleh terfikir dan terlintas. I macam oh my god, memanglah pedo is actually happen. I ada baca between kids yang macam 12 years old sampai 16 years old. Itu pedo lah. Tapi digital access, bila kita cakap pasal digital access tu, kadang-kadang when they go to school, ada certain people macam contohnya buat content, anak you termasuk kan, dan consent dan sebagainya. Because your kids, obviously their consent does not matter. That what matters is your consent. But how do you control your kid, especially sebab anak you kan pempengaruh juga. Betul tak? Macam mana? For me lah, as long as dia I memang akan tanya. Medi memang aware yang dia memang kerja macam tu. So dia kata tak apalah. Tapi dia kata tak apalah, boleh je mami. Dia suka tengok diri dia dekat screen. Tapi not too much lah. Janganlah suruh dia bergelek-gelek. Nanti akan mendapat kata-kata keset tu dekat dia kan. So kita tak nak benda tu berlaku. So kita stop
daripada berlaku. Okay. So in moderation, santai-santai je lah. Itu daripada involvement eksternal kan. Kadang-kadang orang macam tak boleh nak, kita tak boleh nak control anak kita. Tapi kan menjadi content creator, anak you kan dah terdedah daripada usia dia sejak umur berapa? 1 year. Daripada mudanya. Tapi dia pun dah faham kan, faham. macam I tak kisah keluar I. Lepas tu you pula ajar macam don't share everything, only 10% of your life kan. Hal mak bapak bergaduh kat rumah, kau jangan share. Awas. Faham? Awas. Tapi as content creator, this is between the two of us dan juga content creator yang lain kan. Kadang-kadang we have to come out with this fasad ataupun with this pemahaman ataupun with this persona that sometimes we have to fake ourselves, kan? I faham to the point yang kita dah tak kenal diri kita siapa dah. Tapi itu kita yang tua kan, lagi tua kan. How about your kid yang memang hidup dalam zaman media sosial dan tak kenal siapa, dan identiti dia adalah dikenali sebagai identiti dia di media sosial bercampur macam tak dapat dipisahkan. Faham? How For me lah, masa I baca point tu, I macam oh my god, the apa ni, topik ni berat sebenarnya untuk anak kita lagi. The era of media social, everything is social media kan, betul kan? Anak you tu, I takut bila dia membesar nanti, dia takut dia normalize benda tu. I ada baca benda tu adalah apa benda tu? Okay lah, this is TikTok. On TikTok is generally, I tak tahu siapa generasi yang terkini komen like I want this macam luca-luca, sedap ni kalau ni budak. When I tekan dia punya profile, subhanallah, I takut benda tu jadi. So I cakap kat Medi, sayang, dia cakap, Mami, why I cannot have my own TikTok, dia kata, because I don't want you to overshare yourself. Bila you keep, kan ada kids yang dah pandai post gambar gelek-gelek apa semua. Bila dia tahu membaca benda tu, bila baca bukan senang tau nak bangkit balik. Ni kids ni sorry. Kids ni development dia cepat absorb kan semua benda. Betul. Dia baca benda tu boleh buat dia low self esteem. Betul. Depression, unhappy. Betul. Kita nak ke ni. Lepas tu I cakap kat dia, no matter what happen, please jadikan mami as your safe space. Treat everything to me, so I can help you. If orang cakap bukan-bukan kat you, I can help you. I can block. I check lah dia punya social media. But I memang dah aware pasal cyberbully ni, because I sendiri pun pernah jadi cyberbully. I tak nak benda tu jadi kat anak I. Susah kan kita nak bangkit balik. Mental health kita terganggu. Kita punya self esteem apa lagi, macam kita akan rasa macam, kenapa aku ni tu self esteem kita low gila. Masa awal-awal tu self esteem I yelah, tapi aku pula jenis manusia ketegak. So how which era did you come from? Dan anak you sekarang dah tak macam tu tau. Different. Diorang takkan tahu macam mana nak hidup tanpa media sosial. How do you come back from that? Macam I mention tadi, I memang tak bagi. Bukan tak bagi in moderation. I bagi, tapi berpada-pada. Dia memang dia minta kan. Dia minta I takkan bagi, sebab I sendiri ada Instagram form 5. Kenapa I nak kena bagi dia awal? Nanti mami dah tua, you ambil lah IG mami tu. Jangan terlalu cepat. I punya parenting memang old school, Haze. Maksudnya? Old school gila. Kena ikat ada kerengga? Tak ada? Tak ada lagi tu. Macam old school. Old school lah. Macam yelah, among their cousins, orang lain semua duk scroll dia je macam, what you doing? She has iPad, but she only can play games few hours only. Just like that je. Itu je. I memang biar dia boring sekarang, bukan dia menyesal kemudian hari. Sebab I tak tahu I dah berapa lama. I cannot all the time I boleh check dia punya social media. I tak nak dia rasa apa yang I rasa. Sebab zaman sekarang I tengok makin merepek lah. I can see merepek. What do you mean? Why people always leave bad comments to strangers. I don't like that. I don't want my kids to do like that and terima nasib yang sama. So it's better for her to not to know everything about social media kot. For me lah. I have a question. Benda ni jadi mak bapak dia datang sekali dengan genetic fear tau. Kau takut segala benda, betul tak?
dia macam ada automatic anak kau lahir macam takut Ya, tapi tak boleh terlalu takut. Kan kalau dia tak jadi apa budak tu kan. Soalan Haze adalah, what is your biggest fear bila membesarkan anak with regards to having with social media in the picture? Apa your biggest fear? Biggest fear tu bila orang bully anak you lah. Faham tak? Macam contohlah macam saya cakap tadi, benda pampers je kenapa nak kena ni. Bila anak I tahu tu, nanti dia memang I zaman kecil-kecil bila orang cakap bad things towards me, I punya self esteem memang low gila. Nak naik balik susah. So I don't want that. Before you studies in psychology ke apa ke, self esteem is very important. Sebab different parents kan, different fear. Ada yang macam contohnya takut anak dia something, macam contohnya juling air. Kan juling air macam sebab daripada dia didedahkan dengan phone terlalu awal, ada yang kena juling air, kes lah makin meningkat. Ataupun sakit bongkok. Bongkok budak-budak sebab bongkok. Itu some parents lah. Another parents like yourself takut macam anak kena bully. Betul. Why is it very important for you untuk anak you tak kena bully on social media? Why is it so important? I say this so many times sebab I pun kena bully. So I perasaan tu sakit. You akan anxiety tau. Bila anxiety you unhappy, semua kerja tak jadi nanti. So it's better for you not to read kata nasty comments from people or from your friends or apa ke. Tell me jangan bagi orang buat macam tu. I tak nak. Benda tu memang bagi I, cyberbully ni is really teruk. Orang macam cyberbully je, you boleh balas balik. Masalahnya budak tu budak. Itu budak. Itu you punya development dulu, kecil-kecil dulu, you membesar. Kalau orang buat macam tu kan, you mesti sedih. You sedih kan? Sedih kan? Kita bagi orang tua ni pun terkesan kan. Ini kan budak. Development dia orang tak perlukan semua benda tu. Dan in your opinion, how do you count? How okay, tapi you dah bagi tahu dah. You control anak you control the cyberbully tu dari kepada anak tu by you controlling the access. Betul. I faham benda tu. Namun my next question is, sampai bila you nak bubble wrap your kid? Itu untuk sorry, soalan I susah sikit. okay, I like the question actually. Macam I cakap kan, maksud you sampai bila I nak kawal benda tu kan? I just give awareness untuk anak I lah. Sampai bila you think? Biar je sekali any cerita sensasi apa keluar pasal cyberbully, I just Medi, I memang macam tu. I macam apa-apa je macam, Medi, you don't do like this, okay? It will harm people. It will this. Oh, she will ask me, Mommy, it's not okay right to say like that to people. I say, yes, you cannot do like that. Orang kata apa? Positivity in daily routine. It's really membentuk anak you tau. I keep practice this since anak I boleh cakap 1 year 3 months sampai sekarang. Okay ya. I bagi you ruang untuk cerita, bagi tahu kepada mak bapak dekat luar sana. And a very important, just one very important thing that you need to tell them. Okay, as a parent itself, when it comes to cyberbully, you as a parents kena tunjuk contoh yang baik untuk anak you. Exactly. Thank you. My God. Because when you, contoh lah kan, I bagi contoh, because I pernah jadi mangsa cyberbully. Anak you akan tengok apa you buat. Betul tak? Anak you dah, kenapa? Anak you dah dapat awareness, tapi dia pelik kenapa mak dia berperangai macam tu. We cannot do like that lah. That's why be kind. Don't leave harsh or bad things to strangers. You have to be kind to real life and also in the social media. You tak kenal orang tu. You bayangkan lah you cakap something harsh, you tak dapat minta maaf dengan orang tu, macam mana you nak cari dia? Dia dah mati. Siapa yang dah mati? Siapa-siapa lah kalau dah termati. Tak, okay, just the point over here adalah, which is a very good point. Macam kalau you all nak anak you all jadi orang, kenapa you all tidak menjadi orang dahulu? Kenapa jadi hypocrite? Betul. Dan hakikatnya you guys think that people on social media adalah like for example lah, influencer je, artis je, celebrity je. Tapi hakikatnya whenever you leave your prints
all over dekat bahagian komen, you also are user generated content creator. Betul. You yourself are content creator. Dan bila mana you all meninggalkan benda tu, let's say kau dah mati kan, lepas budak tu dah besar, terjumpa pula komen engkau dekat dalam artikel, contohnya artis-artis mana yang seksi, arwah bapa aku komen macam tu dahulu. Betul. So apa yang you cakap tu sangat legit, dan thank you so much sebab kita mendengar pendapat daripada Mami Net tentang macam mana nak besarkan anak dalam this situation yang sangat confusing ni. Very confusing. Very confusing. And very scary Scary. I berat hati sebenarnya. Tapi hari-hari doa je lah yang mampu. Kita tak boleh nak kawal anak kita setiap masa. Nanti dia orang rimas, mami aku ni tak percaya aku ke? We need to give trust. Dah lah tiba another drama. Everything I cakap in moderation. We kena be kind. Lepas tu kita pula kena be kita kind. Betul, kita kena be kind. And especially be kind online. Kalau tidak nanti kan susahlah. Be kind online, guys. Kembali lagi dalam Be Kind Online bersama saya Hezman Jose, dan kita akan kembali sekali lagi dalam topik ala-ala digital juga, ala-ala online juga, dalam yelah namanya Be Kind Online kan. Kalau kita Be Kind in pasar di Putrajaya lain, Be Kind lain ya. Tapi hari ini kita akan bercakap tentang cyber stalking, dan selalunya bukanlah penderaan, macam saya cakap pembulian di dunia cyber kebanyakan masa berlaku di kalangan wanita, especially perempuan, I perasan. Dan kita untuk mendiskusikan untuk kita membincangkan perkara ini, kita bawakan kepada anda Zurin Sofia. Hi everyone, and also thank you so much. Kenapa thank you? For having you here. Yes, for having me here. And to be kind online, of course. To be kind online. Yes. For being here and to be kind online. Yeah. So hari ni kita bercakap tentang cyber stalking, hunted online. Okay. Dan seperti mana yang kita tahu, are you aware of case Akasha? Yes, of course. Akasha tu I pernah buat misi kemanusiaan dengan dia, pergi Afrika semua. I tak sangka dia di stalk sampai macam tu sekali. Yes, I heard, and also I baca juga online. Yeah. It was such a very big issue. Yeah. And I'm so glad also sekarang kita macam dah ada, undang-undang. Yes, akta tu. And thanks to her, I would like to credit this session. Thanks to her, because of you Akasha, we ada undang-undang tu yang boleh membantu para wanita terutamanya. Betul. Dan kadang-kadang laki-laki seperti saya daripada dia stalk. Kenapa senyum? You dengar ada kes ke? Mungkin kita lepas ni kita pula tanya His. Okay. Yes. So please make this podcast a conversation lah Aku nak tanya soalan. Betul. Hari kita dah serius sangat tau dengan YB. Nampak tak aku behave tadi kan dengan YB kan macam Betul. Tapi soalan Haze tetap panas. Okay, you pernah kena stalk? Okay, as a content creator, it's not saying that macam kita ni, okay, kalau kita macam cakap pada I, being stalked bukanlah hanya untuk orang content creator saja. You know, pada I macam memanglah orang boleh nampak kita sebab kita punya followers tu macam broad kan, besar. Betul. And then pada I kalau ni boleh berlaku kat siapa-siapa je. Even kadang-kadang kalau kita kerja pun kita masih lagi boleh di stalk juga. Oleh siapa ya? Oleh contohlah kan, kita tak tahulah ni banyak tengok TV kot. Okay. Banyak tengok movie. Contoh. Abang tengok movie kan. So contohnya macam mungkin rakan kerja kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin jiran sebelah rumah ke, boleh jadi juga stalk kita. Yelah, whatever it is that makes us uncomfortable, Yes. we should validate tau. Tapi orang sebenarnya lupa bahagian yang macam it doesn't matter. Kadang-kadang orang kan persoalkan, we Malaysians always victim shaming engkau tu bukannya cantik mana, bukannya handsome mana pun orang nak faham. Betul. Tapi kalau macam I kan, bukan nak, kita tak sure, kita tak nak benda tu berlaku kat kita. Tapi I think benda tu kadang-kadang macam even Haze juga kan. Kalau macam I of course I more kepada Instagram. Okay. So banyak orang macam people can always DM I kalau nak tanya, ataupun kalau macam I lah contoh dia nampak I kat somewhere. Okay. So but technically it was not me. So macam I macam okay lah, kalau memang kalau I pentingkan diri sendiri, I would rasa macam I bersyukur that was not me, macam tu kan. Tapi macam what if happen kalau contoh that person pergi tegur that girl atau confront ke benda ke. Kita tak tahu. Kalau confront je tak apa, kalau tiba-tiba benda yang tak enak berlaku. I also, selain being a content creator, I'm a live host as well. Okay, so
I selalu kadang-kadang okay lah, I tak tahulah, I rasa muka I tak sama pun. Macam you kata muka awam. Okay, so I tak rasa pun muka I macam this one particular celebrity, which is okay lah, I sebut ramai orang cakap muka I macam Mawar Rashid. lah. Okay. So bila last time lah kan, bila I buat live, and then there's a one part yang time ada isu-isu, you know. Okay. So technically ramai macam bila I tengah live tu, tiba-tiba viewers terus naik dekat atas. Macam pakai tudung balik. Macam orang start to kecam I. But technically it was not me, and I was working on that time around. So ramai orang macam tanya I, kenapa? You know? Kenapa you pakai tudung balik? Kenapa you kat sini, and kenapa I pakai tudung balik, and kenapa I buka tudung? It's like Tapi kan I nak tanya kepada you, because ini arena kita. Betul. Arena you sebagai pengguna media sosial. Actually arena semua orang. Sebab semua orang adalah pengguna media sosial. Namun begitu kan, bila you di dalam image itu, lepas tu you kena stop, lepas tu you kena kecam tak memasal-masal. Yes. Efek dia kepada you adalah? Efek dia kepada I macam okay lah, kadang-kadang kita rasa macam I jadi macam takut lah juga, you know, kalau orang mistaken I dengan someone else, it was not me. Tapi mana tahu kok ada orang mungkin dia tak benci I. International unintentionally tak benci I, tapi dia ingat orang lain. So pada I macam benda tu jadi macam I takut jugalah. You have friends of your age. By the way, umur you berapa? Boleh cakap ke? Boleh. Okay. I 32. Oh, yes. Tak nampak, babe. Really? Yes. Teka-teka. Alamak. 35. Okay lah, 36. Okay. Bantuan teknologi. Yes. Bila kita bercakap tentang dunia digital, you ada kawan-kawan tak yang kena stalk secara cyber, ataupun dia terpaksa block orang, atau you yourself terpaksa block orang? Ada juga. Ada a few friends yang content creator of course, okay, yang di mana pada I macam kadang-kadang kita senang nak cakap macam tak payah baca. Kan orang senang cakap kadang-kadang kan, jangan layan. Tak payah layan, you tak payah buka pun. Kita sebagai manusia biasa kan, kita biasalah kan, kita mesti nak baca. Kita nak baca, kita nak tengok, kita nak tahu apa orang rasa pasal diri kita. Okay, kawan-kawan I ada juga yang macam dia kata, babe, I'm okay. But technically when I look at you, you know, kita kan boleh macam scan orang macam tu kan. So I rasa takut macam jam mata terbuka takut boleh scan bomo ke. So kita tengok macam, I tengok macam she is not literally okay. Ini kawan you adalah pempengaruh. You adalah dia content creator. Yes. Kena kecam ke? Kena kecam. Ya. Lepas tu you tengok dia tak okey sebab nampak kan kat muka orang. Yes, kita boleh nampak cari dia punya body language and everything. And then there's one point after for I think quite some time I tak jumpa dia. And then dia macam cerita kat I, dia pernah pernah ambil dia ada ambil teknologi macam terapi for herself. Apa psychologist macam tu ke, counselor ke apa ke? Counselor online. So dia kata to help her to ease, you know. Kadang-kadang kita rasa macam even kita juga, kadang-kadang kita nak self-reflect diri sendiri pun kadang-kadang susah juga. Betul. Kan. Kita nak be positive every single time pun pada I macam tipulah kita tak negatif kan. Kita pun ada masalah kita juga. Betul. The worst thing about us adalah kita be negative on ourselves. True. Tapi mostly puncanya adalah daripada orang-orang yang orang-orang yang mengundang benda tu, yang menginject benda tu dalam otak kita. Cyber stalking. You tak pernah kena stalk? Kawan-kawan you kena stalk? Yes. Bukanlah nak kata macam tak pernah kena stalk Dia macam mungkin I rasa macam mungkin stalk. La ilaha illallah ke kau kena stalk kau tak perasan. Bahayanya kau. Mungkin adalah kot orang stalk. Kadang-kadang pada I tak semestinya orang tu follow kita, dia adalah stalker kita. Okay. Kan, betul tak? Maybe. Kan. So orang yang tak follow kita pun boleh stalk kita juga. You know, I true. Kan. Betul. Sebab pada I kadang-kadang kadang-kadang orang kata, alah, follow you dah ramai, mestilah you tak tengok siapa yang tengok you punya story. Betul tak? Betul. Tapi sebenarnya hakikatnya
kita tengok. Betul. Because we have stalkers. The both of us have stalkers. Yes. So dan usually orang-orang yang pernah buat masalah dengan kita, yang kita dah block, and we know who you are and using what account. Yes. So kan? kadang-kadang macam boleh perasan lah macam dia ni tak follow tapi dia sentiasa stalk kita. Had this interview dengan salah seorang dia macam crime expert lah. Nama dia Tuan Uncle, sorry tau, tapi Tuan Kamarul kot. So he educated us. No, Kamarul Effendi. Yes, Tuan Kamarul Effendi. Okay. He educated me. Cakap mangsa ni ada 3 jenis tau. Tetapi perlu akan ada 2 faktor. Faktor pertama adalah perlu ada penjenayah. Dalam sebuah jenayah perlu ada penjenayah dan juga mangsa. Okay. Mangsa pula pecah kepada 3. Pecahan pertama adalah mangsa keadaan. Maksudnya engkau keluar rumah pun engkau kena ragut. Betul? Mangsa rela. Mangsa rela tu adalah engkau tahu tempat tu bahaya tapi kau pakai gelang sampai siku, kau jalan dekat lorong hitam. Itu mangsa rela. Mangsa mangsa berjurus atau mangsa bersasar. Maksudnya orang akan target. So usually mangsa rela ni kita bukan mangsa rela, kita tak nak merelakan diri. That's why you cakap tadi kita elakkan daripada story kita tu instantly post aku dekat mana. Yes, exactly. Sebab kita bukan mangsa rela. Namun begitu you need to sebab you as a lady. I tak apa babe, I ada otot. I boleh masuk. I boleh self defense. Cuba elakkan jadi mangsa yang orang sasar. Let's the both of us give a few tips lah to them supaya they can be safe in doing content creation dan sebagainya. Yelah, budak-budak sekarang kan suka pun nak jadi content creator. Pertama sekali lah I cakap pertama sekali, do not share your details. For example, ada satu content tu aku macam masyarakat bodoh. Sumpah bukan masyarakat bodoh, Masya Allah bodohnya macam tu. Sebab I buat content I macam unboxing. Beli barang online. Lepas tu I angkat lah punya kotak tu. Terpampangnya aku punya address dekat situ. Tak sedar sampai ke editing, sampai ke upload. Lepas tu orang tu WhatsApp kita WhatsApp kita macam, hello Haze, please hide your details on your name. For example, I am doing this to you because you revealed your number telephone and address on your video. Aku seram, aku block itu number. Aku pertama sekali aku block itu number, aku turunkan semua. Please be careful with what you post. Betul. How about you? Sama juga. Kalau macam I think untuk dekat adik-adik yang keluar sana, I think macam he cakap, you cannot terlalu share too much information, you know. Kalau macam kita lah, even kalau macam Haze kata dia buat unboxing tak perasan. Even I pun selalu juga kadang-kadang buat unboxing, you know. So I rasa kalau contoh lagi-lagi kalau sekarang ni banyak buat live kan, buat live. Lepas tu kita sekarang banyak macam buat affiliate, you know. Betul. Kita nak tunjuk orang, kadang ada orang yang macam mana nak bayar ni. Lepas tu kita pula tunjuk, kita pula baik, kita ada phone lagi satu. Kita nak tunjuk macam mana lah ajar dia macam mana payment. Kita tak perasan yang atas tu sebenarnya dah ada alamat kita. Kalau kita bagian check out, tak kisahlah mana-mana kan, bagi atas memang dah ada details kita. Nama, alamat, kadang-kadang nombor telefon pun it can be kau tunjuk invoice ke apa? Tak, kalau macam kita dah add to cart, contoh kalau kita add to cart kan keluar alamat tu post kat mana. lepas tu kalau kita tunjuk payment method, kadang-kadang nak tunjuk kan. Kalau macam I as a live host, so I memang live tengok I punya komen, tengok view komen daripada viewers. So kadang-kadang viewers tanya macam mana nak guna, contohlah nak guna payment ni Rin tak boleh. So I pun terpaksa lah guna handphone I tunjuk. So bila I buka tu, atas memang ternampak alamat. So dia macam kalau kod lah time tu ada orang screen record ke kan, pause kat situ memang nampak. So you memang kena tutup lah. So pada I macam alamat tu semua memang kena be aware. Kita kadang-kadang bukanlah tak nak orang tahu. Macam kalau macam I macam cerita kat you tadi kan, konteks luar tadi. Apa dia konteks dia? Yang tadi I cerita kat you macam I tak tahu cerita kat you ke tu. Apa dia konteks dia? Kau dah cakap dia orang tak tahu tau. Inside joke pula ni. Okay lah, ada orang macam message I DM, okay, tanya I macam benda urgent.
So I tak kenal dia, tapi I reply of course. Okay. I ada anxiety yang macam, oh alamak, urgent. What is tak, that? Sebab lagi pun I dah ingat dah story ni. Ya. Sebab dia tengok profile tu. Ya. Profile tu perempuan. Ya. So okay je lah. Okay, saya okay je. And then bila dia kata kat I macam, oh I nak address you. Oh sebab I nak hantar food. Okay. So kita pula jenis yang macam, oh bila kita tengok tu bukan account business, and that was I'm not sure that is a fake account ke tak. Kita pun tak tahu sebab yang tak ada posting langsung kat situ, kosong. So benda tu jadi macam takut kan. So macam kalau kita macam percaya-percaya je terus bagi alamat, sekali no, orang tunggu kita kat rumah, kita bukan tahu pun. Ya. Takut Okay, I nak spill the tea sedikit. I ada seorang stalker yang I tak tahu dia macam, I tak tahu lah benda ni dia stalker ke tidak. Okay. Cumanya macam first time berlaku sebab dia akan hadir, dia akan DM kat I panjang tau, share pendapat dia apa semua. Okay. Panjang babe. Aku lepas baca DM kau, aku baca buku, faham tak? Tapi panjang semua kan. Aku macam ignore lah. Tapi dah lama sangat tau dia DM. Fine lah, I dah banyak sangat dia, aku buka profile dia. Babe, ada beberapa event yang I attend, ada gambar I, gambar dia contohlah Oh, you ke belakang? Bukan. Habis tu? I tengah duduk kat sini. Okay. I tengah bercakap ke benda semua. Gambar dia duduk kat situ. Okay. Ambil gambar I daripada bawah. Okay. Dan beberapa event-event lain. Lepas tu I buat meet and greet. Dia tak introduce herself. Dalam yang panjang-panjang tu, bawah tu dia kata apa tau? Oh, I was there. Scary. Dia tak tunjuk muka dia, tapi I was there by the way. Scary tau. Yes. She talk to me dan benda semua. Then I bagi tahu dekat I punya producer, cakap boleh tak you DM dekat dia, cakap I am uncomfortable. So my point here adalah whatever it is that you feel is valid. Do not let other people invalidate your feelings. Betul. Kalau you rasa macam, for example kan, orang selalu cakap macam alah tak payahlah, kau tu jantan, kau kan, dia perempuan, kau jantan, kenapa kau nak takut apa semua? Ya. Babe, kalau aku tak selesa, aku tak selesa lah. Ya, I rasa benda yang orang kata macam lelaki ke perempuan rasa dulu sama je kot. Ya. Benda yang memang kita memang betul-betul tak selesa, kita tak rasa macam it was in our own safe zone. So kita memang terdedah kan dengan sebuah benda. So macam case you memang, of course kalau I terjadi kat I, I takut juga. Dan yang buat tu lelaki, lagilah you takut. Yes. So whatever, itu I punya pesanan kepada orang lain dekat luar sana. I hope that with the both of us are safe, and you and the baby, congratulations by the way. Thank you so much. And I harapkan semua orang pun macam just be safe online, but most importantly be kind online kan. Yes, of course. I mean kadang-kadang kita pada I lah, kadang-kadang kita rasa bila kita comment about something, I think it was a joke. You thought. Ya, kita thought, you know. Kita tak tahu macam penyampaian tu kadang-kadang kalau macam even kita hantar WhatsApp lah kan ke apa ke kan. Kita baca mungkin cara kita lain, intonation kita. You hantar, mungkin intonation you lain. So bila kita sampai intonation yang kita rasa macam asal dia punya intonation, cara dia tulis ni lain macam. Like for example, perkataan apa masalah kau? Apa masalah kau tu? Dengan apa benda masalah kau? Lain. Intonation tu berbeza. Sebab kan? tu WhatsApp sering berlaku pergaduhan dalam tu. Betul. Even macam lah tengok baca-baca kan online kan. So mungkin orang mungkin nak menasihat, tapi dalam pada dia benda tu adalah joke. Tapi pada kita benda tu tak joke. Kita take it too serious pula. Kita tu siapa, content creator ke? But I take things very seriously tau. I pun kan. Kan kita rasa macam kenapa kadang-kadang adalah kadang bila masa yang I cakap lah kat Azbat macam kenapa orang ni komen macam ni kat I. Macam betul Azbat macam nasib baik dia jenis yang positif, you know what I mean. So yelah, dia boleh positif sebab dia tak ada media sosial. Orang yang ada media sosial auto bitter, lagi-lagi Twitter. Betul. So I rasa macam intonation kadang-kadang jangan komen benda yang you rasa macam okay I faham you nak menasihati, tapi mungkin you kena rephrase balik kot cara nak komen tu. Kita orang bukan tak boleh terima kritikan, cumanya kita tak boleh terima penulisan yang sembrono. Betul. Penulisan yang lemah. Sebab I rasa macam banyak kita boleh rephrasekan ayat, tapi kadang-kadang kita rasa macam malah tak nak macam gitu je. Tulislah macam tu. Tak, sebenarnya apa yang kita perlu ingat kepada anda semua adalah kita semua adalah content creator. Semua.
I, Azurin, you all yang meninggalkan Yes. komen, semua orang adalah content creator because what is your content? Your content adalah di bahagian komen. Because Betul. platform ni dalam bahasa teknikal dia kita panggil sebagai user generated content. Maksudnya you all are, you and I are users. You guys are users. Yes. So whatever it is there, it is generated by you guys. So True. all of you are users. Dan generated content termasuklah you all punya content-content. Betul. Bolehlah quote anda semua, kita semua bagi contoh-contoh yang baik kepada masyarakat sekitar, terutamanya anak-anak yang lebih muda, iaitu anak anda. Jangan sampai anak kita besar cakap mak aku hipokrit, dia pun tak be kind online. Kenapa aku perlu ikut? Betul. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita memang tengah nak jadi nak tukang komen ni. Kita sekali kita nampak kita punya family pun tukang komen juga. Risau. Kan tu membesar, panggil mak bapak dia toxic. Itu selalu ni. Itu content tu sebab banyak I rasa sekarang. kan kadang-kadang bila kadang-kadang anak-anak nampak kan, anak-anak nampak, oh mak kita pun buat macam tu, family kita pun buat macam tu, oh it's okay to do that. Yes. Well, news guys, it's not okay to do that. Whatever they feel online is I validate. You should validate your feelings, whatever feelings that you have. After validate, cari penyelesaian. And this will be actually you the last person that I'm talking to today. Sebelum I tutup session ni, because memang jarang aku nak cakap pasal apa mental wellness, mental health apa semua. I bagi you the floor. Sebelum I bagi my last words. Okay. Alright. So my last word would be, if let's say you are facing cyber stalking, okay, so please document every single thing that you facing. Correct. Okay. So find authorities, like for example macam I cakap lah, any screenshots, if let's say you have any DM messages that you getting all along dekat DM ataupun attacking you, please, I rasa macam kadang-kadang orang rasa macam benda tu remeh. Screenshot ni macam tak payahlah. Dan sebab apa? Sebab dia meremehkan diri sendiri. Macam perlu ke aku rasa petty. Betul. So pada tak petty. kena document semua tu, because to get that evidence, okay? So then you can go to the authority, and then of course sekarang alhamdulillah kita dah ada akta. So yes, I am so proud that Malaysia sekarang dah ada akta yang kita keluarkan sendiri daripada menteri kita sendiri. So dah ada solution. So at least kita kalau contoh Haze ataupun I yang kena, so I dah bukan nak kata macam kita boleh rehat lah, bukan nak kata macam boleh rehat, at least kita tenang sikit kot. So walaupun kita punya tenang sikit sebab dah ada akta yang melindungi kita. Faham? So dari segi kita punya perasaan, dari segi kita punya mental health pun kena jaga juga. So of course, and paling penting, please limit, and also please check whenever you nak post anything, please jangan share too much information. Okay, please hide you punya location dekat maps please. dekat maps. Okay. Okay, yes. dia adalah bahagian terakhir dekat episod ni. Saya just nak pesan kepada anda semua, tapi ini lebih general tentang mental health dan sebagainya. Whatever it is that you guys feel is valid. However, dia jadi macam tak best kalau you biarkan masalah itu kekal je dalam kehidupan you tanpa you mencari penyelesaian. Penyelesaian ada, kita hidup pada tahun 2024. Perubatan ada, ubat ada, psychological help ada, psychiatrist pun ada. Duduk zaman dulu yang you all kena elektrik kat kepala. Tak. Betul. There's always a way out. Even if you think there is no way out, there is a way out. Try first. I've been to a therapist before. I've been to a counselor before. The reason why I go to, because dalam kepala otak aku ni banyak sangat perkara dan dia bersepah. Mereka akan bantu you susun kepala you dan juga emosi you. Betul. You pernah pergi ke? Tak pernah lagi. Pergi. Pergi. Semua orang kena. I rasa patut Malaysia ni, kalau aku Perdana Menteri, semua orang wajib pergi psychiatry test. Yes, and also please, I think support system pun kena kuat juga. Of course. So please educate yourself also. So sekarang pun kalau you macam I rasa teknologi sekarang semua dah kat ujung jari kan. So even kalau rasa macam malas nak Google ke, ChatGPT ada. You cakap je kat situ, semua keluar. Menyelesaikan masalah. Yeah. Okay. Okay lah, sampai kita berjumpa lagi. Be kind online. Saya Hizman Huzi. Saya Azrin Sofia. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.